Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apa khabar semua. So hari ni sambung lagi kelas kita untuk sesi yang kedua dalam bulan 12 ni. Minggu kedua kan. Minggu lepas kita dah tengok macam mana kita buat HTTP request dan basic information tentang HTTP request tu. Jadi hari ni kita teruskan lagi lah. Minggu lepas kita tengok data daripada Encik Rahman punya. Kan kita pakai get method HTTP request. So minggu ni kita akan tengok macam mana nak buat post request dalam Android Java. So semua orang dah buka Android Studio buka dulu Android Studio, kemudian kita akan pergi dekat page home kita lah. Mana home kita? Sementara tu kita tengok dulu yang minggu lepas punya kelas. Kita ada HTTP request. Oops. Boleh send request. So kita dapat data. Okay. So hari ni kita nak buat HTTP request lagi, tetapi kita buat post request. Kalau masih ingat minggu lepas saya ada cakap yang buat request ni ada dua jenis. Pertama ada get yang kita biasa pakai, yang kedua, pertama tadi ada get, yang kedua kita ada post request. Dua ni yang biasa pakailah, get dengan post. Dia ada banyak lagi, ada delete, ada put, ada apa lagi lah. Tapi yang biasa pakai adalah get dengan post. So saya cuma refresh je dulu Yang get dia akan ada URL dia panjang sikit. Contohnya macam saya buka dekat sini. Macam ni lah. Dia dekat atas ni ada something, dia macam panjang sikit. So ini nama dia get lah. Dia ada ini belum get lagi ni. Saya buat Google. Contoh saya search API. Okay, so dekat atas ni nampak ada tanda soal, ada Q, ada sebarengan. Ini nama dia get. Okay, so ni namanya dia get. So kita nak buat post, yang mana post request dia tak ada data dekat URL. Okay. So hari ni kita akan terus buat coding Java sahaja. Tapi kena buat design juga. Okay, so tengok page yang minggu lepas. Minggu lepas kita ada page home. Kalau perasan tengok dekat design home, kita ada satu button HTTP request kan. Bila klik HTTP request, dia akan pergi dekat page HTTP request lah. Page design yang ini. Okay, so saya nak minta tuan-tuan semua tambah lagi satu item dekat dalam page HTTP request ni. Tambah button. Oops. Okay, kemudian button ni linkkan dululah macam biasa. Linkkan dulu. Teks ni pun linkkan dia dulu. Masih ingat tak Ingat ke tak ingat? So saya ada dua button. So nanti saya nak buat satu get, satu lagi adalah post. So yang ni saya namakan dia tag. Sekarang boleh buat Sambil-sambil tengok saya, sambil-sambil dengar saya berceloteh ni, boleh buat. Saya buat send post request. Okay. Boleh tak? Tu Mr. Kotori. Hai Mr. Kotori, ni hao. Oh, Encik Rahman malam ni CCTV je. Okay, tak apa. Boleh je. Dan CCTV pun tengok lama-lama nanti nak terasa nak buat juga tu. Mana-mana pun boleh. Mr. Kotori. Okay, Kotori, actually we just added a new button here and we name it as send post request because today we are going to learn how to make a post request. Okay, so don't forget to put ID, letak ID dekat button ni dekat ID ni, cari atas tulis ID. Namakan button tu apa? Yang pertama tadi apa Ini send get button. Okay, ini saya tukar. Ini saya tak send post button. Refactor. Okay. Hello.
Okay. Kemudian macam biasa kita akan linkkan button ni dengan kita punya Java. So kita akan pergi tengok dekat http request.java dalam folder com sebelah kiri atas ni. Okay. Jangan lupa http request. Dalam ni kod dia dah panjang lah. So kita akan tambah bagi dia panjang lagi sikit. Dah ke belum buat design? Buat design dulu. Lepas tu kita akan tengok macam mana nak buat dalam coding Java. Dah ke? Dah ke? Okay, kalau dah, saya teruskan lagi. Kita akan integratekan button ni dengan file Java kita. So, tengok sebelah kiri, saya dah buka file http request.java ni. Saya double klik. Okay, ini kod dia. So, minggu lepas kod kita dah ada banyak, dah kira banyak lah ni, panjang lah kan. Kira 2-3 perenggan dah ni. So, kita kena appendkan kod ni lah. So, kalau tengok dekat sini, yang get request ni, ini adalah untuk get. Sekarang kita tambah satu lagi untuk post. So dekat yang ada semicolon sini ni, okay, yang ni semicolon ni penutup kod bagi get request ni, okay, penutup kod dia. So kita enter. Kemudian saya panggil button saya dulu. Button, so, tak apa get post lah. Post button. Sama dengan, macam ni nak connect kan? Nak pakai apa? Ingat tak? Macam mana kita nak panggil button dekat design tadi daripada sini? Pakai function apa? Apakah method kita akan pakai? Tak ingat. Pakai find view by ID. Okay, kemudian r.id. Masukkan kita punya ID tadilah. Send underscore post underscore button. Send underscore post underscore button. Okay, boleh? Tengok saya buat coding dulu. And then lepas tu aku bawa copy Okay, so button, post button, find view by ID. Okay, kemudian post ni macam biasalah. Post button dot set on click listener. Macam biasa. Ingat ni jangan tulis satu-satu. Ikut dia suggestion. Saya buat lagi sekali So, saya tulis post button dot set on click listener. Macam tu. Okay. Kemudian saya just tulis new and then saya tekan jarak, automatic dia akan bagi suggestion. Kemudian saya just double click yang first ni lah, view on click listener ni. Dia akan masukkan kod kita. Boleh tak buat sampai sini dulu? Lepas tu kita akan tengok macam mana nak buat kita punya post request. Oh, Syed minggu lepas tak ada Syed ni? Habis tu macam mana? Syed buat create satu page, create page baru je lah. Buat button baru. Yang lain boleh follow lah. Buat page baru je. Dekat home ke kat main page pun tak apa. Saya tengok dulu ni. Boleh. Okay, boleh tak? Post button dah dapat belum? Cik Zalan ni ada cuba buat.
Kalau dah saya teruskan ni. Tengah buat. Okey, kejap. Saya tunggu jap. Dia kod yang asal ni atas dah ada kod kan. So kita just tambah kat bawah dia lah. Satu kod baru. Satu lagi beberapa peranggan yang baru. Oh, Encik Rahman dah keluar. Saya dah okey. Dah kotori dah Kotori tak apa, dia dah biasa buat coding. Okey. Dekat on click ni, first kali kita kena copy yang strict mode tu dulu. Copy strict mode ni yang belah atas kan dah ada kod yang minggu lepas kan. Copy strict mode tu dulu, copy and then letak dekat bawah. Dalam on click ni. Paste. Boleh dengar tak suara saya? Pasal mic saya macam ada problem Check. Mic test, check. Okay, dah Okay, lepas tu kita akan buat beberapa benda yang sama lah. Cuma saya akan rewrite tau. Saya tak saya tak copy yang atas. Walaupun benda yang sama, saya tak copy. Sebab saya ingat kalau copy takut nanti lupa pula kan. So kita tulis lah baru. Tulis sikit je, tak banyak. Sekejap saya cari contoh yang paling simple untuk post. Ini boleh kot. Okay. So first kali, kena ingat setiap kali kita buat request macam minggu lepas saya kata, kita perlukan HTTP builder punya URL, string builder lah. Kira URL tu dia ada builder dia. Okay, so kita kena build dulu dia punya URL. So macam ni nak build, kalau dia dekat atas pun ada contoh, tapi saya akan tulis barulah kat bawah ni. So HTTP URL .builder sama dengan, tulis builder dulu lah, namakan dia dulu. Builder adalah, builder ni adalah satu variable yang mana dia adalah satu object of HTTP builder lah, dia object. So kita pakai HTTP URL.parse. Kemudian dalam ni kita masukkan URL kita. Let's say guna URL yang saya bagi saya bagi satu URL. Sebab yang post ni kita nak kena test jadi ke tak. Saya letak dekat dalam chat Google Meet dan juga saya letak dalam WhatsApp. WhatsApp. Okay, URL saya letak dekat WhatsApp ada. Okay, you pakai URL yang saya bagi tu. Tengok dulu. Okay, kemudian HTTP URL.builder ada builder. Kemudian kita pakai, ingat sebenarnya ni dia merah sebab dia bukan builder. So tu yang masalah. Kalau dekat atas pun sama, kita ada letak something, ada equal to .new builder. Okay, so bila pakai line ni jangan lupa letak new builder. Macam tu. So kita dah ada satu URL yang kita dah build. So sekarang kita nak letakkan beberapa parameter ke, ataupun dia sebab bila kita buat request dia ada satu header, satu body. Body tu adalah dia punya detail lah, data dia dalam body. So header tu adalah maklumat macam dia punya URL, dia punya waktu hantar bila, kemudian path pada apa, file name apa yang kita nak hantar. Macam tu lah lebih kurang. Dia ada header dan body. So selalunya body ni yang penting ni, kita letak data kita kan. Okay, so HTTP URL kita dah siap sebab URL ni untuk get. So kita HTTP URL dah siap. So kita just buat string URL sama dengan builder.build kemudian .toString. Dapatkan dia punya URL string. Okay. Kemudian ni part ni kena tengok. Part ni takut keliru. Okay, kemudian kita nak buat dia punya request body. Kalau tengok dekat atas, kita tak ada pakai request body. Sebab yang ni get dia tak ada body untuk request post tu. Tapi kalau post dia ada body lah, request body. Okay, tengok So request body, this one saya namakan sebagai body je lah. Body sama dengan new multipart body dot builder. Oops.
multipart build body dot builder. Mana ni? Dot builder. Yep. Oh, Cik Remy masuk. Cik Remy, Assalamualaikum. Cik Remy, kita orang tadi kita orang tambah satu button dekat design. Minggu lepas kita buat get kan. Minggu ni kita buat post, send post request. So tambah satu button, letak ID, kemudian linkkan button dalam Java, dalam file Java lah. Macam biasa. Dalam ni baru ada code untuk buat kita orang buat post. Sementara ni masih baru kat sini lah. Mungkin Cik Remy boleh write out code. Nak saya tunggu ke nak saya teruskan Cik Remy? Tak apa, teruskan je. Okay, baik. Okay, so kita ada satu request body, dan request body ni akan error lah. Ini standard lah. Sebab apa? Sebab kita tak complete buat lagi kan. So dia mesti error lah. So apa yang kita nak kena buat, kita kena completekan lah dia punya parameter yang diperlukan. Contoh, setiap kali kita buat request, dia ada jenis beberapa type lah untuk body ni. Sama ada dia, kalau kita biasa buat programming web, dia ada apa? Macam form data, multipart form data, kemudian dia ada encryption type dia itulah. So yang sekarang ni dalam Java, kekalkan kita pakai set type, okay, multipart body, apa nama dia, multipart body dot form, yes, dot form. So kita nak katakan yang body kita ni adalah dia multipart, maksudnya dia boleh accept post form data lah, form body dia tu. Dan kalau tak salah saya, kalau multipart data ni kita boleh hantar gambar ataupun file. Boleh hantar file. Kalau tak salah saya. Okay. Kemudian, barulah kita masukkan kita punya data yang kita nak post tu. So, add from data part. Saya namakan sini contoh, let's say, data 1. Okay. Comma. Hello. Okay, tengok dulu. So add lagi, kalau ada dua data, saya tambah lagi satu lah. Kemudian sini kita buat data 2, Harry. Okay, kemudian bawah ni saya buat dot build. Okay, yang ni saya enter tau. Benda ni sepatutnya dia dia satu line, tapi kalau satu line dia panjang lah pula kan. Macam tu. So saya tekan enter. Saya tekan dot. Sebelum tekan dot saya tekan enter dulu ke bawah kan. Kita potong dia ke bawah. So bila potong ke bawah macam pendek lah sikit. Kan. Okay, so add form data, data 1, dan selalunya kalau kita buat post ataupun get, samalah get dengan post, dia ada key value pair. Dia ada key name and value. So ni name, ni value. So apakah name bagi value kita? Sini ada data 1. So data 1 tu adalah name, dan value bagi data 1 adalah hello. Ni biasa ni. Kalau biasa buat web, mungkin boleh faham. Okay, kemudian kita ada body. So tang mana yang kita nak buat request ni kan. So sekarang baru kita tengok cara nak buat request dia. So request, saya letak nama request juga. Dekat atas ni pun rasa step yang sama, nampak? Request pakai RQ kan. Kita bawah request pakai request lah. Nama tak kisah. Okay, nama tak kisah. So kemudian new request. Okay, kemudian dot builder. Request.builder. Kemudian kita masukkan dunia URL. Kita masukkan URL kita tadilah. Okay, URL ni, data URL ni ambil daripada string URL yang kita dah build tadi. Kan. Okay, kemudian kita masukkan dia punya post. Post. Tengok yang atas, kalau perasan yang atas ni, dia punya request, mana request dia? Request dia terus .build. Nampak? Dia terus .build. Dia ada request.url ada sama macam kita. Kemudian ada .build. Tapi kita punya tak. Kita ada post dulu. Dalam post ni baru masukkan kita punya body tadi. Body. So dia akan hantar kita punya request ni body ni lah. Dalam kita punya URL. Kemudian baru .build. Begitu. Boleh faham Okay. Okay, tolong copy dulu sampai sekarang, sampai yang part ni. Copy paste dulu. Tengok ada error ke tak. Sampai part ni kita tak dapat data lagi. Data dia tu berada selepas kita buat request. So yang ni kena copy dulu, tengok macam mana.
Sebab nanti masa nak buat bahagian response tu, macam biasalah dia ada try catch tu kan. Saya nak tunjuk lagi sekali cara nak implementkan try catch tu. Boleh tak? Kotori Encik Zalan ni buat. Tengah buat. Syed ada follow? Oh, Syed tengok dulu Tak apa. Saya minggu lepas tak datang kan. Ketinggalan bas lah. Tengah tengok video minggu lepas. Ahau pun tak ada minggu lepas. Lupalah Kotori. Tak apa. Kotori, you just create dekat page tu kan. You just create satu button je. Satu button, letak ID. Name merah. Kejap. Yang ni jangan tulis. Cik Zalan ni. Yang name ni jangan tulis. Ini memang dah automatic keluar. Tengok saya padam Sekejap saya padam lagi sekali. Saya buat lagi satu. Saya tulis add form data ni. Okay, saya just tulis double quote je. Nanti automatic dia keluar, nampak? Dia automatic keluar. Kalau saya buat double quote, dia automatic keluar, nampak? Macam tu. Data 1. Saya koma. Saya buat double quote je. Nanti dia automatic keluar value pula. Letaklah. Welcome lah. Name ni jangan tulis. Okay, untuk maklumat semua, nanti saya akan buat kelas untuk security. So dalam perbincangan saya dengan saya punya kawan, mungkin akan ada 2 kelas lah. Satu security untuk mobile, satu lagi security secara umum. Okay, yang kelas ni kita orang buat basic introduction untuk hacking ataupun ethical hacking ke, nak panggil apa orang kata, security test kita pulang lah. Tapi saya lebih suka pakai perkataan hacking lah. So semua orang tahu, ni untuk buat hack punya barang kan. So kelas saya tu nanti saya akan buat free. Cuma saya takkan buat minggu-minggu macam ni lah. Sebab saya fikir saya ingat kalau dapat buat satu hari kelas dalam 4 jam ke atau 6 jam straight, kita habiskan semua silibus basic lah untuk hacking. So kelas ni free. Dia untuk secara umumnya kalau tengok, kita tahulah website tu ataupun application tu boleh dihack ataupun tak. Yang tu lah dia punya key dia. Dia punya kata apa? Dia punya cakap apa? Dia punya benchmark lah, senang kata kan. So kalau kita tukang buat software ataupun tengok software orang, yang ni boleh hack ni dengan cara yang kita akan bagi basic tu lah. Tapi nak hack dengan cara betul, yang tu kelas berbayar lah, dan kelas tu bersijil. Untuk kelas yang free tu nanti kita orang tak ada providekan sijil ke, tak ada provide apa-apa. Tarikh kita akan bagi kemudian. Rasanya macam dalam bulan 12, kita akan buat dalam hujung tahun kot. Mungkin ambil dalam satu check. Dengar jelas tak? Ni dia. My test 1, 2, 3, 4 check. Aduh, boleh rosak pula time ni. Lah. Baru tengah market kan ni. Ya Allah. Okay. Kat mana tadi saya mau lupa lah. Tak apa, kelas hacking tu free lah, senang kata. Nanti saya keluarkan tarikh dengan flyers dia. Saya akan post dalam group nanti kemudian hari, insyaAllah. Okay, dah belum buat coding? Jelas ni suara saya? Aduh, saya dengar suara saya tak jelas ni sebenarnya. Macam jelas, okey, alhamdulillah. Okey, tak apa. Jelas tak apa. Okey, dah Okey, kalau dah, kita dah ada request. So sekarang kita nak dapatkan respon dia. So respon dia kod sama dengan atas ni lah. Kita bermula dengan OKHTTP dalam ni semua. Yang apa, strict mode ni tak payah copy lah sebab kita dah letak kat atas dia kan. So kita cuma perlu ambil OKHTTP sampai cache ni. So kalau rasa nak cepat, boleh copy paste lah. Ambil daripada OKHTTP sampai kepada penutup cache ni. Tapi saya nak buat writing lah. Saya nak writing sendiri. Okay, so apa yang nak kena buat, kita declare dulu kita nak pakai client dia, OKHTTP. Okay, kemudian saya let's say letak client lah. Okay, sama dengan new OKHTTP client. Okay. Kemudian kita buat response. Actually boleh tulis terus try macam ni sebenarnya.
Tapi kalau nak bagi dia automatic pun boleh. Kita tulis dulu response. So response, let's say response sama dengan client. Kita ambil client kita tadi. Dot new call. Ini minggu lepas saya dah terangkan lah ni. Kemudian kita masukkan kita punya request. Kemudian tekan execute. Benda ni sama. Benda yang sama kita buat minggu lepas dekat atas semua ada. Dekat atas ni nampak. Kita panggil client, new call, execute. Cuma nama lain lah. Minggu ni minggu lain, nama pun nama lain. So yang saya pakai response sebagai nama response. Client sebagai nama client, tak pakai CL. New call, request. Kemudian kita execute. Okay. Kalau perasan kat sini dia merah. Ini datangnya try catch tadi tu. Kita boleh je buat tulis satu-satu. Tapi saya takut typo. So saya buat macam ni dulu. Kemudian baru saya right click. Saya tekan show contact action. Saya tekan surround with try catch. Automatic dia masukkan kod. Boleh So kemudian lepas tu macam biasalah. Macam biasalah. Kita dah ada response. So daripada response tu kita dapatkan dia punya data dalam bentuk string ataupun text. So saya namakan string. Saya letak nama res as a response lah. Ataupun response text lah. Nampak lebih jelas kan. Sama dengan response dot body. Okay. So kalau request pun dia ada head dengan body. Sama juga macam response. Response pun ada head, ada body. So response body tu lah data yang dia nak bagi kita. Yang head tu cuma data-data metadata. Kita panggil sebagai metadata. Contoh macam URL dia, timestamp dia, nama file dia dan sebagainya lah. Tu nama metadata. Okay, so yang ni kita boleh terus hantar dot string. Kita nak convert body daripada response tu jadikan bentuk string. Lepas tu ini macam yang minggu lepas lah kita tengok kita buat get response text ni dot set text. Sebab get response text ni dia adalah text view. Dia boleh tunjukkan text kita kan. So kita buat get response text lah. Get response text dot set text. Macam ni. So masukkan response text kita. Boleh faham So response tag ni diambil daripada kita punya string. So string dapat dari mana? String dapat daripada response punya body. Macam mana dapatkan respon? Respon ni pula datang daripada client punya request. Dia execute, so dapat response. So client ni client lah, dia punya tukang apa? Tukang buat request tu. So data-data request dia semua dekat atas. Inilah dia. Ni request header. Dia punya URL panggil sebagai header request header. Yang ni adalah request body, data dia tu. Macam tu. Okay, try copy. Okay, lepas copy boleh terus run lah. Tengok jangan dapat ke tak data. Sepatutnya dia akan keluarkan balik data apa kita hantar. Saya pakai PHP punya code. Saya just mirror balik. Okay, saya just keluarkan balik print R post. Maksudnya apa yang kita hantar kita tunjuk balik. Ni bahasa lain ni bahasa PHP. Bukan bahasa Java. Okay, saya dah run, saya tekan member login, login now, HTTP request, saya tekan send post request, so saya dapat data saya. Cuma sebenarnya button post ni ke kiri pula. Sebab apa? Rasa saya sebab apa? Kenapa button post saya ni ke kiri? Sebab saya tak setkan dia punya constraint. Dia ada constraint kan, saya tak tarik sebelah kiri yang kanan dia. Okay, cuba run dapat tak? Cuba run, hantar post request dapat tak data yang macam mana saya dapat? Sepatutnya dapat. Kalau tak dapat maksudnya ada isu sikit lah tu, ada error ke apa. Tak apa, saya memang akan lambat lagi tu. Okay, tak apa. Nanti boleh tengok semula. Cik Zahra ni ada error apa? Nak share screen ke? Error apa tu get response text. Dekat design ada tak tu get response text tu? Dekat dalam activity yes yang tu. Dah buang Koknya dibuang text view-nya. Kena tambah satu lagi. Kalau tengok dekat saya punya code, dekat saya punya design kan dia ada dua button, bawah button tu dia ada satu text.
Tak boleh tengok sekarang. Cik Zalani tengah show screen, tak boleh tengok sebenarnya ni. Tengok saya punya design ni kan, dia kita ada satu tag nampak, tag kecil je. Yang minggu lepas punya tak buang, saya tinggalkan. Kita pakai balik je. So yang text view ni, nama dia ni yang get underscore response underscore text. Yang ni yang kita panggil kat atas ni, get response tag ni. Nama ni. Ya, kena letak balik Cik Zalani ni, letak balik. Terbuang, tak apa, kesian dia terbuang. Okay. Okay, Encik Zalani dia dah ada projek yang dia nak buat. Encik Zalani dia nak buat projek apa? Untuk share nota dengan student. Pakai PowerPoint kan. Okay, tu bagus lah. So nanti Encik Zalani akan teruskan projek tu. Start next week kot insyaAllah. So saya ingat minggu ni, besok kita kelas. Sekejap saya tengok tarikh So minggu depan lah kita start buat projek. Minggu ni kita belajar je. Benda yang saya ajar ni basic, tapi kita akan tengok macam mana nak jadikan dia sebagai satu app yang orang kata apa, app yang solid, yang mampu duduk kat market. Okay. Walaupun menggunakan dengan teknik-teknik basic ni lah. Saya tak share screen Oh, dah share. Mana screen saya? Oh, kena resume. So nanti kalau yang ada idea dalam kepala nak buat apps apa, bolehlah cadangkan. So setiap orang akan ada projek masing-masing lah. Cik Zalani ada projek untuk app student dia. Yang Cik Rahman saya tak pasti lagi nak buat projek apa. Cik Remy ada idea lah kan, Cik Remy kan, nak connect dengan API, nak buat apa untuk Bitcoin ni barang kan, cryptocurrency punya data. Pun dah ada dah ada projek. Kemudian tunggu Encik Rahman, Syed, Acen dengan Mr. Kotori lah. Mr. Skyzy dengan Mr. Kotori lah. Tunggu projek apa nak buat. So kita akan walk through sama-sama. Benda yang basic, mula dengan basic lah. Jangan terus memandang kepada benda yang nak kau-kau. Susah sikit benda tu. Kita akan mula dengan benda yang kecil. Kemudian kita akan tambah sikit supaya benda tu nampak besar. Error apa? Tengok. Client new call. Nampak tu. Encik Zalani pakai CL. Nampak dekat line 77 tu. Encik Zalani pakai CL. Nampak perkataan dia CL. So yang tu client pun akan tukar pakai CL juga. Ataupun atas tu tukar client. Tu dia client. Yes. Bawah jadi client. Tapi tu asal ada dua client tu. Nanti Encik Zalani tengok balik dalam kod tu. Dia ada bawah try tu ada satu lagi. Ada satu lagi client tu kena padam. Okay, dah ke? Dah dapat belum? So saya punya data dah dapat. Supposedly semua orang akan dapat data yang sama lah. Sebab saya pakai URL yang sama kan. Sepatutnya akan dapat yang sama.
Okey, mantap. Okey, yang lain dah boleh Okey. So yang ni adalah satu cara yang orang kata simple lah untuk tengok apa kita punya kata apa kita punya buat API, kita hantar data, cuma kita tak proses lagi data ni. So saya akan tunjuk macam mana nak proses pula data ni. Okey. Oh, Mr. Kotori, PC crash. Hang in there, brother. Okay. So, saya ada buka satu URL. Saya bagi URL dekat dalam Google Meet dan juga WhatsApp. Okay, WhatsApp. Group WhatsApp. Mana dia? Okay. So, yang ni, ini adalah Toyip Pay punya payment gateway. Okay, yang saya biasa pakai Toyip Pay lah. Toyip Pay, Bplease, kalau yang international punya kita pakai PayPal, Braintree, apa lagi? Ada beberapa lah. Yang FPX punya, yang Malaysia punya yang saya selalu pakai adalah Toyip Pay lah. Toyip Pay integration paling senang. Begitu juga dengan Billplace pun boleh katakan senang jugalah kan. Tapi paling senang saya nampak adalah Toyip Pay lah. Okay, so Toyip Pay ni dia punya dashboard ni macam ni lah. Kalau yang ada business, boleh try daftar Toyip Pay. So Toyip Pay ni dia ada sediakan dua jenis account. Satu account yang real, satu lagi account yang untuk test. Kalau tengok dekat URL saya atas ni, dia pakai dev, maksudnya untuk development. Dia punya data, kalau buat payment, duit tak tolak lah. Dia untuk test saja, bukan untuk betul pun. So macam mana nak pakai API ni? Selalunya API bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Tengok mana-mana pun. Contoh kalau kata tengok API dekat apa nama dia? Google kan? Google Place API. Yang ni yang saya biasa pakai agak. Place API ni. Untuk cari tempat kedai makan ke apa kan. Nak buat apps untuk search kedai makan di Malaysia. Boleh pakai API ni. Tapi kena bayar lah. Dia ada API key semua. So documentation dia semua lebih kurang lah. Yang ni yang Malaysia punya Toyip Pay. Dia selalunya macam ni lah bentuk bentuk documentation. Ni nama dia documentation, API documentation. Okay, kalau Google punya pun macam ni juga bentuk dia. Sebelah kiri ada menu. So kalau kata nak buat untuk apa, nak pakai untuk apa, nak search place. Okay, tekan find place. Turun bawah dia akan bagi URL, nampak? Dia bagi URL dan dia bagi output dua jenis, satu JSON, satu XML. Yang kita akan belajar JSON lah. Okay, saya terangkan sikit je pasal ni dulu. Nanti kita akan tengok macam mana nak implement dalam coding Java. So yang dalam Google punya documentation ni, kalau tengok dia ada bagilah beberapa information lain. Contoh macam fields, benda apa yang kita boleh hantar. Nak formatted address ke, nak name ke, nak geometry ke. Geometry ni macam coordinate dia lah, longitude dengan latitude. Kemudian dia ada macam-macam lah. Ada contact, kita boleh tengok apa phone number dia. Kalau kedai makan kan, kedai makan ke kedai apa-apa ke perniagaan, boleh tengok nombor telefon dia berapa, international phone number dia berapa, pukul berapa buka, pukul berapa tutup. Contohnya macam saya search Google food shop near me, contoh. So dia akan bagi detail yang macam ni, nampak? Pukul berapa buka, pukul berapa tutup. Ni semua samalah, detail yang sama, cuma dalam bentuk API. Dia tak tunjuk macam ni. Dia tunjuk dengan cara data API. Data API tu bentuk dalam JSON. Kita akan tengok juga. Okay. So dia akan bagi detail macam ni lah. Cara nak hantar data macam mana. Ni cara request. Kalau tengok dekat sini, kita pakai AND. So dia ada dalam URL. Maksudnya dia adalah get method. Dia bukan post method. Sebab yang macam ni kita nak tahu. Apa ni? Tutup semua apps lain kat PC Android Studio, sangat lapar memori. Itulah tu Encik Rahman memanglah buat apps ni macam tu lah dia. Lapar memori Okay, so yang ni dia akan bagi contoh lah cara nak buat request. Kalau kita tengok sini URL dia dalam bentuk get. So dalam yang bagusnya Google punya documentation adalah dia bagi setiap
programming. Kalau contoh saya pakai PHP, mungkin saya boleh pakai CURL lah. Ataupun kalau JavaScript boleh pakai JavaScript. Kalau macam case kita sekarang kan, sekarang ni kita buat Android apps kan pakai Java kan. So tak perlu fikir banyak-banyak, boleh copy paste pada kod Java yang dia bagi, nampak? Kan sama. HTTP client juga. Just copy je. Copy, lepas tu boleh sambung dengan kita punya respon lah, dapatkan respon teks dia tu kan. Sama lah ni. So ini adalah specialnya pakai Google nya documentation. Sebab diorang programmer ramai kan, so customer diorang pun ramai, jadinya memang logik lah dia ada banyak language, ada pakai Ruby, pakai Golang, Postman pun ada. Tapi dalam case yang saya nak buat contoh, kita nak pakai ToyipPay. Okay, tapi konsep dia sama lah. Kalau tengok sini kita ada cara request kat sini, okay, cara request URL dia, dan dia akan bagi expected value macam ni, nampak? Ini nama dia JSON, bentuk JSON. Okay, malam ni saya terangkan tentang basic API je dulu. Macam mana nak baca documentation kan. Selalunya documentation, API dia akan bagi cara request yang atas ni dan bentuk respon yang kita akan dapat, data yang kita akan dapat. Nampak yang bawah ni. Okay, tanpa membuang masa, kalau tuan-tuan semua rasa nak cuba sekarang juga, kan. Tapi tak boleh juga. Sebab yang ni, yang ni dia ada API key, saya lupa. Yang ni kena bayar ni, daftar kena pakai kad kredit. Dia $300 free rasanya. Kemudian kalau pakai lebih $300 tu kita kena bayar lah. Kalau tak, dia free lah $300. So yang ni lah basic dia, sebenarnya kita ada cara request dan bentuk respon yang kita akan dapat. Sama juga dengan ToyipPay. Atasnya semua information cara nak request lah. Tu saya macam tak nak tengok sangat. Yang apa yang saya nak tengok adalah yang dekat sample code sini. Sample code yang ToyipPay bagi cuma satu language, iaitu PHP sahaja. So sebab tu saya kata kalau nak buat apps ni, kita knowledge kena banyak. So bila knowledge banyak, kita tengok dalam sample yang lain, kita tahu macam mana nak buat dekat dalam programming Java. So dalam PHP ni, kalau tengok dekat sini, dia punya URL sini, URL dia. Dalam panjang-panjang kod ni, sinilah URL dia. Kan? Dia punya post data dia adalah kat sini. Dia pakai post. Yang ni dia tak pakai get, dia pakai post. Macam mana saya tahu? Sebab dekat dalam URL dia tak ada apa-apa tambahan, nampak? Tak ada apa-apa tambahan. Dan kemudian dekat sini pun dia dah tulis lah post field, nampak? Memang post lah. Sini post field, sini CLT post, nampak? Sini pun dia pakai post field. Maksudnya memang data dia post lah. So kalau kaedah yang ada dekat sini, kita boleh pakai untuk kita punya Java. Mana Java? Ni saya bagilah. Saya bagi documentation dia dekat dalam Google Meet dan juga group WhatsApp. Saya dah bagi lupa pula, sorry lah. Okay, so nak cuba tak? Kalau nak cuba, kita cuba sekarang lah, kan. Masa pun dah nak habis. Tak apa, saya cuba sekarang. Okay, tengok saya buat dulu. Tuan-tuan semua boleh buka URL tu sekarang. Buka dalam web browser dulu. Lepas tu tengok saya punya screen. Okay, so apa yang kita nak pakai sekarang ni, setiap kali kita nak buat ToyipPay punya request ataupun nak guna API dia, kita kena ada dia punya API key yang dipanggil sebagai secret key. Okay, secret key ni untuk security diorang lah. So bila kita ada secret key, maksudnya ToyipPay tahu kita nak buat bill ataupun nak buat payment kepada akaun siapa. So setiap pemegang akaun ToyipPay ada satu secret key. Saya pun ada satu secret key lah. Jadinya sementara ni boleh pakai saya punya secret key. Okay, saya bagi dekat dalam Google Meet dan juga Android punya kelas. Putus-putus lagi saya punya mic. Allahu Akbar. Check. Dengar tak? Check mic test. Aduh. Baru beli sound card ni, rosak pula dah. Allahu Akbar. Aduh. Okay. Saya dah bagi tu dia punya secret key. Okay, dia punya secret key saya dah bagi. Kemudian kita tengok balik documentation dia. So URL dia adalah yang ini. Okay. Tapi yang ni dia kata apa? Ni create kategori. Okay, kita tak nak create kategori. Kita nak create bill.
create bill. Okay, this one, create bill. So kau tengok kat sini dia tulis lah, content type should be multi-part form data. Okay, yang ni saya rasa macam dah betul dekat dalam kita punya Java. Saya check balik. Sebab Java kita pun kita dah setkan tadi sebagai mana? Multi-part body form kan. Ini sama dengan form data ni, multi-part form data ni. Kemudian dia perlukan kita punya secret key, kategori code. Okay, kategori saya boleh create sekarang lah. Saya create dulu test kategori untuk test Android training. Submit. Okay, yang ni adalah dia punya, saya letak dulu, nanti saya terangkan So yang ni dalam masa terakhir ni saya akan tunjuk cara nak integrate dengan real time lah. Okay, kejap kita tengok balik coding. Okay, so tengok dalam sample code yang dia bagi, kat bawah ni ada URL dia. So saya copy URL dia. Okay, saya terus letak dekat saya punya post punya demo. Tak kat post, salah. Copy, paste. Okay, saya letak dia punya URL. Kemudian data yang dia nak banyak ni. Ush, ya Allah, banyaknya data dia nak. Kena buat lah. So saya copy satu-satu. So yang saya bagi tadi, mana dia punya key? Key dekat sini. Okay, saya paste juga. Okay, so dia ada user secret key, kemudian dia ada kategori code. Okay, kategori code ambil yang tadi saya bagi, yang pendek tadi, yang bermula dengan huruf W tadi, W0A tu. Kategori code. Okay, kemudian dia nak ada apa lagi? Dia nak build name. Okay, yang nak cuba boleh pergi kat URL link yang saya bagi untuk Toilet Pay tu, then boleh terus buat sekarang lah. Cuba buat. Kita ada masa lebih kurang lagi 30 minit kan. Lagi 30 minit saya sempat insyaAllah. Just copy paste je nama-nama ni. Okay, so build name ni letaklah nama apa-apa. Contoh, let's say beli kereta. Okay, kemudian saya letak sebelah-sebelah lah, senang. Check, mic test, putus lagi, ya Allah. Check. Dengar tak Aduh. Check, mic test. Dengar boleh dengar. Sebab apa, biasa pakai soundcard kita akan dengar suara kita balik. Ni sekarang dia macam putus-putus, bunyi pun pecah. Saya takut sana pun bunyi pecah. Bunyi okey jelas Okey, baik. Terang, bagus, alhamdulillah. Okay, saya letak sebelah-sebelah lah, senang saya nak copy paste. Okay, so kita ada build name, kemudian saya ada build description. So sini adalah pembelian kereta. Okay, kemudian kita ada build pricing set. Okay, build pricing set ni boleh setkan kepada nombor satu lah, ataupun kosong. Dia sebenarnya kalau kata letak sebagai satu maksudnya nilai dia tu fix, orang tak boleh edit. Selalu kalau derma kita buat set kosong lah. Tapi kalau kita buat jualan, kita set dengan nombor satu, supaya harga tu orang tak boleh tukar. Okay, kemudian ada bill payer info. Make sure copy paste tu jangan ada jarak tau. Dia memang tak ada jarak. Okay, bill payer info ni kita boleh set kosong. Kalau kosong, orang tu kena masukkan detail orang lah. Kalau kata letak satu, dia tak perlu letak detail orang. Saya rasa letak dah detail kosong. Yang ni documentation yang 01 ni semua boleh baca lah dekat page yang saya bagi URL tu. Kan? Cuba tengok. Dia ada tulis description kat situ. Tengok dia punya maklumat kenapa nak kena pakai ke tak. Kalau rasa perlu, pakai. Kalau tak rasa tak perlu, tak payah. Okay. So bill amount dia ni, dia mesti duduk dalam darab dengan 100. Dia dalam sen. So kalau RM10 maksudnya 1000. Kalau RM1 maksudnya 100. Okay. Contohlah kalau kata nak letak 100, maksudnya dia adalah 1 juta. Sebab dia darab dengan 100 kan.
10,000 lah. Saya fikir sekejap, 1,000 RM10, 100 RM10,000. Ya, 10,000. So sini saya boleh masukkan 10,000. 10, 1, 2, 3, 10,000. Dia darab dengan sen tau, dia jadi sen. Dia dalam sen. Okay, kemudian ada bill return URL. Okay, yang ni saya akan terangkan kemudian, mungkin besok, insyaAllah. Yang ni kita setkan sebagai HTTP localhost, itu localhost je. Macam tu. Kemudian bill callback URL pun sama, sebab kita tak ada server. Integration kalau buat dekat apps, kita tak ada server. Bila tak ada server, kita tak ada URL, kan. So bila dah buat payment, kat mana nak balik? Tak ada tempat balik. Dia tak ada balik dekat URL, tak ada. Dia kena balik dekat app. So bila dekat apps, kita tak ada URL lah. Tapi yang dalam disebabkan ToyibPay ni dia adalah web base, dia memerlukan URL. So kita masukkan dummy URL pakai localhost. Okay. Kemudian dia nak external reference number. Okay, yang ni adalah kita punya nombor invoice dah ni. Boleh kata macam, let's say nombor invoice saya bermula dengan INV-0001. Contoh. Okay, kemudian ada bill to. Bill to ni adalah nama orang kot. If you intend to provide the bill to specific person, you may fill the person name in this field. Bolehlah saya letak nama. Macam mana Tuan Harry copy paste line tu? Cepat je. Saya tekan Ctrl D. Selalunya editor, mana-mana editor kita pakai Ctrl D, maksudnya untuk apa? Untuk duplicate. So contohlah, kalau saya tekan dekat line sini kan, 79 ni, saya tekan hujung dia, saya tekan Ctrl D, dia akan automatic masuk bawah. Kalau kata nak select certain thing, contoh macam yang ni je saya nak double, so saya select, saya tekan D, dia akan copy benda yang kita select je lah. Kalau tak, Ctrl D untuk the whole line. Macam cepat je. Okay, so ni bill tu, saya cari bill email. Okay, ini adalah bill email. Oh sorry, bill tu ni nama orang. Saya letak nama Mr. Harry lah. Mr. Harry. Bill tu ni untuk orang lah, nama orang, nama customer patutnya. Okay, kemudian ada bill email. Saya letak email saya lah. Saya sebagai customer. Saya buat app, saya lah customer, layan. Sepatutnya kalau apps yang betul-betul app, benda ni berlaku masa dekat register. Perasan tak? Masa register kan ada masukkan nama, email, password, nombor telefon lah. Kat sini yang tempat dia patutnya. Cuma ni disebabkan kita buat contoh, so tak perlulah. Okay, kemudian kita masukkan lagi adanya nombor telefon. Saya masukkan nombor telefon saya 01878 Ctrl D lagi. Bill split. Okay, dekat dalam ToyibPay bill please, dia ada split payment. Contoh kalau kita ada 2 account, selalunya kalau untuk seller yang agent ni lah kan, jadi agent, so bila dapat payment, dia nak pass dekat dia punya agent juga. So ada berapa persen nak pass. So ni split. So split ni saya tak nak pakai, disebabkan dia optional, so saya tak nak letak lah, saya biarkan je. So optional tak perlu. Yang non optional tu required lah. Data-data atas ni semua required. Yang bawah ni adalah optional. So saya tak nak masukkan, biar je lah. So saya dah habis, saya punya kod. Okay, saya dah tamat buat saya punya kod. Saya tunggu semua orang copy dulu lah, boleh? Ke nak saya bagi kod ni? Kalau nak cepat saya bagi bagus saya bagilah. Saya copy letak dekat dalam group WhatsApp nak copy paste boleh copy paste. Kalau rasa nak tulis pun boleh tulis. Bagus tulis supaya kita tak lupa. Macam mana nak komen line yang kita buat sebelum ni? Okay, boleh tekan Ctrl/. Keyboard ni kan, dia ada 2 slash. Ambil slash yang kita panggil slash biasa lah. Yang atas ni backslash. Yang ni yang tak backslash, yang sebelah bawah enter ni kan. Ctrl/. Yang dekat titik tu, sebelah titik. So contoh kalau kata nak komen line, satu line, contoh macam strict mode ni, saya nak komenkan dia kan. Saya tekan Ctrl/. Dia akan jadi komen lah. Nampak dia automatic letak double slash. So kalau nak uncomment balik pun sama, Ctrl/ juga. Macam tu. Kalau multi line pakai Ctrl/Shift/.
Dia ada banyak lah dia punya tu. Dia punya shortcut tu kan. Kalau multiple line pakai control shift slash. Kalau rasa nak satu line control slash je. Okay, request body dah buat ke? So dah masukkan URL, kita dah masukkan request body, lepas tu dah boleh post dah ni. Dapatlah detail dia ni. Besok kalau yang ni dah berjaya, besok kita akan belajar macam mana nak buat JSON lah. Tu penting. Part pentingnya adalah HTTP request dengan JSON. Kalau boleh buat dua ni, insya-Allah macam benda dah boleh buat dah. Nak buat apps yang online lah. Kalau buat apps yang offline tu kita kena buat local. Tak apa, tu pun saya akan tunjuk jugalah. Sebab yang Encik Zala ni nak buat apps untuk student dia, nak buat local data kan. Pun boleh, kita akan buat juga. Okay, so yang ni sample code ni dalam PHP kita convert dia jadikan dalam bentuk Java. Kalau dah ada satu template yang kita dah buat siap, contoh macam post request ni kan, so next time nak pakai just copy paste je lah, kan, tak perlulah buat coding pada A to Z balik, lebih senang. So supposedly result yang kita akan dapat adalah bentuk macam ni lah sepatutnya. So saya cuba run saya punya apps, tengok dapat tak data macam ni. Cuma build code dia akan berubah lah tu. Okay, app saya dah launch. Saya tekan member login now. Saya tekan HTTP request, saya tekan post. Key did not exist. Sekejap saya fikir sekejap. Kenapa Oh, okay. Okay, saya tahu kenapa. Okay. Okay, semua dapat error yang sama tak? Key did not exist. Dia mesti akan dapat error yang macam saya. Key did not exist. Ada yang buat tak? Ke semua CCTV je? Encik Zala ni buat tak? Ada cuba buat tak? Ini kita nak integratekan payment gateway dengan kita punya apps. Benda ni penting lah. Kalau rasa kita nak buat app yang commercial macam e-commerce, error lain. Error apa tu? Tengok. Cuba share screen. Apa errornya? Expected. Dia lah tu. Okay, sekejap okay, Encik Zala ni stop share screen. Tengok saya punya screen balik. Okay, sekejap saya continue resume. Okay, nampak saya punya screen Okay, tengok ni dia sebab dalam Java setiap kali kita buat coding kita kena tutup dengan semicolon. This one. Tapi sebelum nak tutup, make sure lepas pada add form data ni tambah build. Jangan lupa build ni. Lepas build baru letak semicolon. Yang Encik Zana ni tadi tak ada ni build, semicolon build tak ada. Mungkin terpadam tadi kot. Cuba tambah, tengok ada error lagi tak. Lepas tu run, tengok dapat tak macam saya dapat. Key did not exist. Okay, boleh dapat tak? Dia sebab dapat error ni sebab saya tak baca documentation ni pada awal. Dari awal ni dia dah kata dah. Dia cakap kat sini sandbox mod ni, test punya mod ni kena tambah def dekat toyicpay.com tu. Saya tak tambah. So sepatutnya kena letak def ni dekat toyicpay ni, https toyicpay.com ni, sebelum toyicpay tu letak def dot. Subdomain dia kan. def.toyicpay.com macam tu. Lepas tu baru saya run lagi sekali. Baru tak dapat error key did not exist. So saya member login, saya login now, saya HTTP request, saya tekan send post request.
Tara, sudah dapat. Sudah dapat dah. Boleh share URL ToyPay lagi sekali. Nak masuk dalam Java Pass. Masuk dalam Java Pass ni. Okay, jap. Yang ni ambil kat documentation ni sebenarnya. Boleh je, saya bagi je. Saya bagi mana dia URL tadi? Create bill. This one. Oh yelah, dekat dalam ni dia punya URL dalam kod susah. Sekejap saya bagi balik this one. Ini untuk create bill. Saya letak juga dekat dalam ni. Okay dah. Saya letak dalam group dah. So dapat bill code ni dah berjaya tu. Mungkin tuan-tuan macam pelik kan, asal dapat bill code ni dah berjaya kan. Okay, bill code ni adalah step yang paling penting, paling utama dalam buat payment gateway. Dapat bill code ni maksudnya kita dah boleh hantar kat orang, sama ada buka web ke ataupun buka web browser ke kan, untuk bagi dia buat bayaran dulu. Nanti nak return, nak check balik sama ada payment tu sukses ke tak, nanti saya akan tunjuk macam mana lah cara dia. Sekarang yang penting sekarang ni adalah dapatkan bill code dulu. Tak salah saya kita ada kan, ada satu aktiviti nama payment gateway kan. Ada tak? Ada aktiviti nama payment gateway. Kita akan guna balik. Kalau sempat malam ni kita buat sampai boleh buat bayaran online. Kita akan buat terus. Oh alamak, URL saya bagi tu untuk bukan dev tu, tambah dev tu. Saya bagi dia sekali. Ini untuk dev. Untuk paymentnya. Untuk payment lah. Tapi dia untuk apa, testingnya. Testing. Okay, boleh. Dah sampai sini dah. Salah, putus lagi, aku tak dengar. Boleh dengar suara saya Saya tak dengar suara saya. Aduh. Barang China macam ni. Okey, jadi alhamdulillah, mantap. Ada lagi yang try? Ada lagi try ke tak ada? Dapat bill code ni Cik Zalan ni? Dapat bill code? Okey, mantap. Okey, semua boleh Okay, so inilah step antara step penting lah dalam buat payment gateway. Sebab selalunya orang kadang-kadang dia akan sangkut dekat nak buat dia punya bill code ni. So kalau kita fail kat bill code, apa-apa pun tak boleh buat lah. Nak collect payment pun susah, kan. So that's why kita kena make sure yang bill code tu mesti dapat dengan sukses lah. Bila dah dapat bill code, tengok bila saya refresh kat saya punya sistem bill ToyPay ni, contoh all bill, maka kat sini akan keluar nampak bil kereta. Nampak beli kereta. Ini semuanya yang saya tekan button tadi lah. Sekarang ada 3. Salah satu mungkin Cik Zalani punya kot. So kalau contoh saya tekan lagi sekali, tengok mana saya punya handphone. Saya tekan lagi sekali, saya akan dapat bil yang lain, 8JPG 8JPG. So bila saya refresh kat sini, data saya pun akan masuk lagi sekali. Mana 8JPG, nampak akan masuk lagi sekali. Cuma yang atas ni rasa ni Cik Zalani punya kot ni ada detail. Cuba tukar detail misteri tu, letak nama masing-masing. So saya tahulah dah berjaya ke belum. Tukar nama yang dekat apa, dekat bill tu kan. Mana bill tu? Bill tu ni tukar nama sendiri. Bill email tukar email sendiri. Bill telefon pun sama, tukar telefon sendiri. Lepas tu tekan post lagi sekali. Masuk tak saya punya page? Cuba tengok. Sekarang ni sebab semua pakai nama saya ni. Kantor sudah lah, copy paste. Mana sini kot. Ok,
Okay, so kalau tengok dekat dalam yang dia bagi ni, ni bentuk JSON tau. Bentuk JSON. So besok kita akan more fokus pada JSON Object Notation, JavaScript Object Notation yang panggil sebagai JSON. Kita akan belajar, dia bukan programming language, dia cuma sekadar satu structure of data, bentuk susunan data. Okay, so kita akan tengoklah macam mana kita nak baca JSON, nak memahami JSON, macam mana kita nak create pula file JSON tu supaya boleh hantar ke orang lain, dan macam mana pula kalau orang lain hantar JSON dekat kita, macam mana kita nak handle. Macam dalam kes sekarang lah, kita dah hantar tadi data post, and then kita dapat balik dalam JSON. Data JSON kan, cerita dia macam mana kita nak baca pula nombor bill code ni, nak hantar dekat dalam web browser kan. So kita akan tengok besok lah insyaAllah. Okay, so ada yang try ke? Cuba tengok ada jadi tak. Encik Zalani yang dah jadi tadi, cuba try tukar nama tengok. Tukar nama, lepas tu letak post balik. Saya nak tengok masuk ke tak dalam sebenarnya sistem. So kelas kita sampai part sini dulu lah. Okay, besok kita akan tengok JSON punya data structure. Kemudian saya ada hutang satu lagi, iaitu CSV kan. CSV pun kita akan tengok macam mana nak baca CSV, nak manipulate CSV. Sebab data yang Cik Rahman bagi tadi adalah CSV. So besok insyaAllah saya akan buat sepadat mungkin lah untuk kita supaya mampu sempat untuk capai ke tahap tu. Kemudian next week kita akan tengok, kita akan start buat projek kita. Okay.